Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi hadirat jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ni kita dapat bertemu. Semua sihat noh. Alhamdulillah. Jadi hari ni ramai sikitlah pada bulan lepas. Bulan lepas banyak puasa 6 kot noh. Sekarang ni panas juga, betul tak? Tapi saya tengok sini tak panas sangat lah. Mungkin kita terbuka kan, kipas lagi, angin tu bergerak lah. Jadi kita tak rasa lah bahang dia. Saya ingat tadi buat kat dalam. Buat kat dalam, ingat buat kat dalam. Dalam tak tahu, luar pun syok juga, betul tak? Dua-dua syok lah bagi saya. Cuma dalam ni luar, kalau luar ni lain sikit lah. Kalau dalam ni memang kerap. Saya biasanya berdalam je. Jadi bila kat luar ni lagi menarik lah. Baik, jadi kita berhenti di mana ni? Bulan lepas ada kita baca sikit kan, masa kat dalam tu. Kau surat apa? Ada mai bulan lepas tak ramai sikit je. Puasa 6 kot noh yang tak mai tu. Raya. Baik, buka surat 36. Di situ lah. Di sabda Rasulullah. Betul lah pada yang mai. Betul lah. Baik, kita tengok muka surat 36. Kita masih lagi di bawah tajuk bab yang ketiga pada menyatakan marah. Marah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bis sar'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya, tidak ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki. Maksud dia bukanlah orang yang kuat tu orang yang apa, boleh bersara'ah ni sebenarnya bertumbuh, bergusti-gusti. Bukanlah orang yang kuat tu orang yang kuat bergusti, orang yang kuat bertumbuh, orang yang kuat pukul orang lah. Bukan itu yang dianggap kuat di dalam Islam. Sebab tu kita kena faham, walaupun pandangan manusia orang kuat ni orang yang badan berketul-ketul lah. Ada pun orang yang mengaji black belt taekwondo ke, ataupun orang yang masuk MMA ke, memang itulah kita nampak kuat. Memang orang MMA tu, kalau kita 3 orang pun dia boleh lawan 4 orang, 5 orang. Orang perempuan yang masuk MMA tu, orang lelaki biasa pun tak boleh lawan, kuat. Kita tengok Khabib lah apa, memang kuat lah. Mereka tu fizikalnya lain sikit. Tapi dalam Islam bukan itu yang dimaksudkan kuat. Orang itu kuat lah. Tapi kuat di sisi agama ni, kuat di sisi syariat, bukan itu yang dimaksudkan. Itu kuat dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia kuat zahir lah. Tapi di sudut agama dalam Islam itu tak dianggap kuat. Sama juga kaya. Biasanya kalau kita ingat orang kaya ni apa? Orang yang banyak duit. Orang yang ada 10 juta dalam bank kita anggap kaya. Orang yang ada tanah 100 hektar kita kata kaya lah. Orang yang ada Ferrari 5 biji kita kata kaya lah. Tapi dalam Islam itu tak dianggap kaya. Itu bukan kaya yang dimaksudkan oleh syarak. Itu kaya harta.
Itu kaya harta. Kaya harta ni dia terikat dengan zakat lah. Dia kena ambil zakat lah, kaya harta. Tapi kaya di sudut agama ni, kaya yang hebat, yang lebih hebat daripada kaya tu lah, kaya yang sebenar-benarnya. Yang tu kaya lah, tu kaya harta ya. Tapi kaya yang sebenar-benarnya, Nabi pesan pada Abu Zar Al-Ghifari, kata Nabi SAW, laisal ghina bikasratil arad. Bukan kaya tu banyak harta. Itu bukan. Itu bukan kaya yang sebenar-benarnya. Itu kaya harta saja. Bukan kaya yang sebenar-benarnya. Ada tanah 100 hektar ke, ada duit 20 juta ke, bukan itu. Wa innal ghina ghina nafsi. Kaya yang sebenar-benarnya adalah kaya jiwa. Kaya jiwa ni apa? Rasa puas apa yang ada. Itu kaya, tuan-tuan. Macam mana nak sebut, tuan-tuan? Tuan-tuan kalau ada kereta kancil, tapi Allah jadikan tuan-tuan puas dengan kereta tu, Allah Ta'ala jadikan qanaah, tuan-tuan bawa kereta tu, tuan-tuan rasa nikmat. Tuan-tuan bawa kereta tu lebih nikmat daripada orang bawa kereta Bentley. Tahu Bentley? Bentley ni mahal lah, tuan-tuan. Harga sultan-sultan duk naik. Itu kita kata, biasanya Porsche payah tengok. Kita kata Velfire lah. Kalau orang yang bawa Velfire tapi dia tak ada qanaah, dia tak rasa nikmat. Walaupun kereta je 200-300 ribu, dia akan rasa kurang lah kereta ni. Dia duk ingat yang lebih. Betul tak? Dia bawa kereta harga berapa pun, kereta ni kurang lah, pick up dia kurang lah, kereta ni exober dia tak berapa best lah, kereta ni ambil corner dia lari sikit lah. Tapi kita yang pakai kancil beli 2-3 ribu, kita rasa puas. Betul tak? Seronok bila Allah Ta'ala, sebab puas tu dalam hati. Kepuasan, kesenangan tu dalam hati. Bila Allah Ta'ala jadikan kepuasan kita rasa nikmat walaupun naik kancil. Macam tu, tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, macam kalau lembu kalau dia lapar, kita bagi dia rumput dengan kita bagi dia nasi biryani, dia makan mana? Makan rumput. Pasal Allah jadikan lembu ni, yang paling nikmat bagi lembu adalah rumput. Lembu. Contoh yang lain, kera. Kita bagi kat dia setandan pisang dengan emas 10 kilo. Dia ambil mana? Pisang. Tuan-tuan ambil mana? Mahal lah. Lain. Bagi monyet, dia dapat pisang, itulah nikmat. Kita tak, manusia dia berfikir, betul tak? Emas makan, kalau pisang ni makan habis. Emas ni aku beli emas 10 kilo. Kalau 10 kilo tu takat 20 ekar kebun pisang boleh beli. Baik aku beli. Monyet dia tak fikir lagu tu. Betul tak? Allah jadikan kita manusia, emas 10 kilo tu lebih nikmat berbanding dengan pisang standard. Allah jadikan kita begitu. Dan orang yang Allah Ta'ala waqanna'ahullahu bima atah, Allah Ta'ala jadikan dia puas dengan nikmat dia. Orang yang Allah Ta'ala jadikan puas dengan nikmat dia ni, dia rasa nikmat apa yang ada pada dia. Saya nak sebut susah lah. Bersyukur dengan apa yang ada lah. Syukur satu. Satu lagi qanaah. Qanaah ni dia rasa bahagia, dia rasa cukup apa yang ada. Itu lain, tuan-tuan. Qanaah ni Allah Ta'ala jadikan dia rasa cukup apa yang ada. Apa yang dia ada tu dia rasa puas, dia rasa memadai. Itu qanaah. Itu dalam hadis sebut, orang yang bahagia ni Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia bukan banyak, rezeki yang kifafah, cukup untuk dia. Dan Allah Ta'ala jadikan dia berasa apa? Berasa puas dengan apa yang dia ada. Hebat tu. Orang perempuan kalau ada baju, tuan-tuan, orang perempuan biasa baju banyak lah, tuan-tuan. Mana ada orang perempuan baju sikit. Orang perempuan kadang-kadang macam tuan-tuan lah, bulan ni baju ni, tuan-tuan nak main kuliah, saya tuan-tuan fikir bulan lepas baju apa aku pakai ke kuliah tu. Takut ustaz-ustaz tengok, baju sama ke? Walaupun saya mana ingat. Saya tak ingat pun. Tapi tuan perempuan kadang dia perasan nanti sama pula baju ni. Saya, isteri saya sereka baju, dia ingat, abang dulu kuliah pakai baju warna apa? Dia ingat. Takut sama. Saya maka ada apa, tuan-tuan tengok orang kaya Mark Zuckerberg, Facebook tu kan, kaya sungguh-sungguh, pakai baju sama. Tengok baju dia, pergi mana-mana baju sama, dia tak pandang apa benda tu. Tak apalah, tuan-tuan, ceritanya, tuan-tuan, ada kata kita katalah, tuan-tuan boleh ada baju banyak mana pun tak apa, selagi mana rezeki yang halal lah. Tapi katakan ada seorang perempuan baju dia 3 helai, tapi 3 helai ni dia rasa cukup. Betul tak? Dia rasa bahagia pakai.
Dia rasa selesa, dia rasa cukup, hati dia tenang, tak ada lah kalut nak pergi beli baju lain contohnya lah. Dia ni lebih bahagia daripada orang yang baju 100 helai, betul tak? 100 helai baju, kedut sikit, oh tak puas hati dah, betul tak kan? Kedut sikit dah, ish, malulah. Hak yang tadi lagi bahagia. Tidak, dia bahagia. Allah Ta'ala jadikan hati dia bahagia dengan apa yang ada. Baik, jadi tuan-tuan, itu kaya dalam Islam. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, banyak orang yang pecah amanah, yang curi duit masyarakat dan sebagainya, bukan orang miskin, orang kaya. Betul? Jerung atas tu, yang payah nak didakwa tuan-tuan. Payah, masuk mahkamah pun payah lekat. Pasal masuk mahkamah, dia lantik peguam pandai, main pulas-pulas teknikal je kan. Tangan kanan ke tangan kiri kan. Jam berapa, main situ je. Walaupun dia memang dah rasuah dah. Tapi masuk dalam mahkamah, saksi tu kata, saya tak pastilah tangan kanan, tangan kiri. Oh, lepas. Kes tutup. Tak pastilah dia pukul 5 petang ke pukul 6 petang. Oh, kes gugur. Dia main isu tu je. Dia isu teknikal je. Kalau dia punya peguam pandai pula, lepas. Banyak kes. Dulu saya sebut kat tuan-tuan, yang bunuh Susilawati tu kan, Hindu tu, Pak Naban tu. Mati dah dia, kena gantung lah. 2016 kena gantung. Polis yang menguruskan kes tu meninggal dah pun. Duduk di Bukit Merah. Datuk Harry. Tahu Datuk Harry kan? Dia yang in charge kes tu. Meninggal dah, kena COVID. Yang COVID kan. Meninggal dalam tahun ni kot tu. Tahun ni ke? Dalam tahun ni lah. Datuk Harry tu. Jadi dia yang in charge kes Susilawati tu lah. Jadi sebut Hindu tu dah, 2 orang kena gantung lah. Pak Naban tu dengan seorang lagi. Pak Naban tu bukan miskin, kaya. Kaya sungguh. Aset dia pun ada berpuluh juta. Pak Naban tu kaya dah. Kita ni kalau ada 10 juta rasa nak relax tidur lah. Tapi kita lah fikir, pikuk ada nanti kita pun kadang cari lagi. Betul tak? Anda ada cari lagi. Manusia tuan-tuan, kalau dia tak muhasabah, sikap dia tak berubah. Tak muhasabah, tak berfikir, dia tak berubah sikap dia. Kalau dia muhasabah, dia boleh berubah. Baik. Jadi itu bukan kaya tuan-tuan. Banyak orang dia dah kaya, tapi dia tak puas-puas. Betul tak? Dia tak kaya, dia tak puas. Lagi cari lagi. Padahal harta dah ada banyak. Boleh makan berapa keturunan boleh makan. Habis cari lagi. Sampai bila? Sampai mati. Habis tu yang banyak-banyak dia seronok tengok angka. Betul tak kan? Oh, dalam bank ada 10 juta lah. Oh, ada 20 juta. Dia seronok tuan-tuan. Rupanya dia nak mati tu bukan dia pakai pun. Yang dia pakai mana? Yang dia pakai, yang dia makan, yang dia tinggal itu saja. Yang lain bukan. Betul. Baik. Jadi dalam Islam itu bukan kaya yang sebenar-benarnya. Kaya yang sebenar-benar ni kaya jiwa. Dia berasa cukup dengan apa yang ada. Betul tak? Dia berasa cukup. Dia pakai handset 1000, tapi alhamdulillah dah 2 tahun pakai. Betul tak? Tengok orang lain tukar handset lain, dia tak rasa apa pun. Yang ni pun aku cukup lah ni. Betul dah, rasa nikmat dah aku pakai. Kaya. Ada orang dia pakai handset, dia lorak dah. Handset ni tak lawa lah gamak padahal okey je. Betul tak kan? Tapi dia dah macam-macam. Pasal apa macam-macam? Pasal dia nak tukar lain. Itu je. Dia tak puas. Itu yang dia macam-macam. Baik. Jadi tuan-tuan, itu cerita. Sama juga dalam ni. Kuat tu kuat lah. Kuat fizikal apa tu memang kuat. Tapi itu bukan kuat yang sebenar-benarnya. Jadi kuat yang sebenar-benarnya ni apa ni? Tuan-tuan kalau ingat dulu di Indonesia, ada satu orang Perancis. Dia ni MMA lah. Masuk sukan yang lawan orang tu lah. Bertumbuk lawan tu kan, MMA. Dia lawan dengan polis Indonesia. Polis Indonesia 4-5 orang tak boleh lawan dia. Dia kuat. Dan sekali orang tembak dia, mati dia. Orang tu pasal tembak dia, pasal kuat sangat. Dia kuat. Dia polis tak boleh lawan dengan dia. One by one tak boleh. Dia kuat. Jadi badan pun besar. Jadi polis tak boleh lawan, polis pun tembak dia. Tembak pakai pistol automatik pula tu. Nampak automatik, tembak berkali-kali sampai dia mati. Pasal dia tak boleh lawan. Baik. Jadi kita tengok, walaupun kuat, tapi itu bukan kuat yang sebenar-benarnya. Kuat yang sebenar-benarnya apa dia? Bukanlah kuat itu yang tiada merebahkan oleh berapa lelaki. Maksudnya orang yang kuat ni bukanlah orang yang orang lawan tak boleh kalahkan dia. Itu bukan kuat yang sebenar-benarnya. Hanya saja yang sangat kuat itu yang memilik ia akan dirinya pada ketika marah. Dia milik dirinya. Makna dia apa? Ada orang bila marah dia tak dapat kawal diri. Betul tak? Dia marah tak dapat kawal diri. Macam mana nak tahu tak dapat kawal diri? Lepas dia hilang marah, dia menyesal. Maknanya dia tak dapat kawal diri ya. Betul tak kan?
Masa marah tu dia tak sedar diri. Bila dah berhenti marah, dia pun menyesal. Baik. Maksud dia orang yang kuat ni, waktu dia marah lagu mana pun, dia masih lagi, dia memiliki diri dia. Bukan dikuasai oleh perasaan dia. Perasaan dia tak kontrol dia. Dia yang memiliki diri dia. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Nampak tak? Makna dia apa? Dia tidak memaki dan memukul. Maki dan mukul orang yang lebih dhaif. Kenapa dia sebut orang lebih dhaif? Sebab dia ada sebab lah. Contohnya kita marah, tapi kawan tu pegang parang, tak berani lah kita. Betul tak kan? Itu pun tak pun kawan tu pegang pistol, kita tak berani lawan. Pasal apa? Nanti dia tembak mati. Ini cerita lain. Ataupun kawan tu badan dia besar pada kita. Kita bukan tak mau maki, bukan tak nak marah, tapi ialah badan dia besar. Berketul-ketul, ni kalau lawan aku yang teruk. Sebab tu yang tu kalau orang bila dia marah, tengok orang tu besar, dia tak jadi maki, dia bukan sabar, tapi dia takut. Boleh lah, ada benda yang menghalang. Sebab tu disebut dalam ni, kita boleh maki dan pukul orang yang lemah pada kita. Orang yang lemah. Pendek kata anak pendek senang. Tidak anak kita kan. Boleh lanjut. Tidak kan. Tengok macam mana bila kita marah. Macam mana kita kontrol diri kita. Kan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Saja sebut yang apa? Cerita betul tuan di Malaysia ni, ayah dia beli kereta baru. Baru beli kereta, kemudian anak dia bagi calak kereta ayah dia. Baru beli, budak-budak, biasalah. Nampak kereta cantik, bagi calak. Ayah dia marah lah tuan-tuan. Kereta baru, betul tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan baru beli kereta, syok tak? Seronok kan? Kucing lalu pun marah. Jangan lalu. Bulu kena calak nanti. Betul tak kan? Nanti bulu calak, risau. Burung berak rasa nak listik burung tu. Betul tak? Pakai dalam 2-3, pakai dalam 5-6 bulan, kita rasa biasa ya. Betul? Pasal tak? Tuan-tuan buat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan buat rumah, habis juta lah kita kata. Hebat rumah tu. Mula-mula kita duduk rumah tu, orang pakai ziarah, kita seronok tak tahu nak kata lah. Betul tak kan? Orang Kubur Gajah duk puji, inilah rumah paling mahal yang ada kat Kubur Gajah ni. Seronok tak tahu nak habaq lah. Tapi dah setahun kita duduk, tak ada apa. Betul tak? Itu dunia begitu. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang kaya kat Malaysia ni kan, yang dia buat klip video lagu raya teruk. 2 orang, 1 perempuan 1 lelaki. Dua-dua guna pondan. Betul tak kan? Pasal apa? Pasal dia dah tak puas dengan kekayaan dia. Betul tak? Dia kaya. Kan dia suka tunjuk kekayaan dia kan, duit banyak lah, emas ada berkilo-kilo lah. Orang dah tahu hang kaya. Hang pun dah tahu hang kaya. Orang dah bosan dengan hang. Hang pun dah bosan dengan hang punya kekayaan. Betul tak? Dia dah bosan. Padahal rumah punya besar. Rumah dia berapa juta? 20 juta, 22 juta yang dia nak jual kat Bukit Bintang tu. Saya nak sebut nama dia. Kaya tuan-tuan. Walaupun saya sebenarnya boleh sebut pasal dia viralkan diri dia. Tapi saya tak nak sebut. Tuan-tuan semua tahu lah dia tuan-tuan. Rumah kat Bukit Bintang tu nak jual 20 juta ke 22 juta. Besar. Orang punya kaya tuan-tuan. Tapi pasal apa buat kerja lagu tu? Saya bila tengok dia buat video tu, lebih baik aku tak jadi macam hang. Betul tak? Aku jadi macam ni pun jadilah. Aku rasa bahagia. Walaupun pakai kereta second hand. Betul tak tuan-tuan? Tak apalah. Aku rasa baik pada aku pun merapu lagu tu. Satu lagi perempuan. Betul tak? Itu duk ipuh kot. Tapi bukan orang ipuh, orang Kelantan asalnya. Itu pun sama buat guna pondan mana tau. Pasal apa? Orang dah bosan dengan hang punya kekayaan. Orang tahu hang kaya. Hang pun tahu hang orang kaya. Betul tak? Orang pun dah tahu hang kaya. Hang pun tahu orang kaya. Jadi macam mana nak bagi pelik, hang buatlah benda pelik-pelik. Supaya orang tengok. Betul tak? Perhatian balik. Itu dunia tuan-tuan. Sekarang kita tak kaya. Memang kita kadang-kadang, orang panggil apa kita ni macam memang nak gaya lah. Betul tak kan? Tapi bila dah kaya, kita pun bosan dengan kekayaan. Tuan-tuan boleh saksikan banyak orang tu, orang kaya buat benda lagu tu. Hang dah kaya buat, bukanlah semua. Kalau orang yang tak ada qanaah. Ada je orang kaya yang kita jumpa. Ada satu orang kaya tu, dia punya pencen dia, ni bukan pencen kerajaan, pencen bisnes. Pencen dia start, dia dapat sebulan 140,000. Banyak tuan-tuan. Dia punya bisnes daripada bisnes. Dia pencen dah, tapi bisnes dia masih berjalan lagi. 140,000. 70,000 sedekah. 70,000 sedekah. Tapi orang bukan tahu. Low profile. Ada di Malaysia. Ini orang kaya yang ada kesedaran diri tahu. Ada ketakwaan dalam hati dia.
Orang tak tahu, dia tak cerita kat orang. Bila orang tanya betul-betul baru dia cerita. Ni orang kaya yang betul-betul kaya. Kaya harta dan kaya jiwa. Sebab tu tuan-tuan percayalah, tuan-tuan duk berangan aku ni nak buat rumah hebat macam ni bla 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 bla. Katakanlah kita dapat macam tu. Selagi kita pun bosan dengan benda tu. Itu dunia. Jangan lorat sangatlah. Itulah kan. Lorat sangat. Selagi benda tu kita melepas macam tu je. Percayalah tuan-tuan. Tak ke mana pun. Baik. Jadi tuan-tuan, ada ayah dia beli kereta baru. Ayah biasa kereta baru kan, lorat lah. Anak dia tak tahu, budak-budak dia bagi calang kereta bapak dia. Bagi calang kan. Budak-budak dia tahu conteng dinding lah apalah. Ayah dia geram, tibai tangan anak dia. Tibai tak berhenti. Dia bila rotan-rotan, saraf tu boleh mati. Saraf boleh mati. Bila saraf mati, dia akan jadi macam orang kecil manis tu. Jadi hitam. Pasal hitam, pasal darah dah tak sampai. Darah dia bawa oksigen dengan nutrien. Kan kita sejuk oksigen, sedut paru-paru ni yang ambil oksigen masuk dalam darah. Jantung pam supaya darah tu pergi ke seluruh oksigen, dia bawa oksigen ke seluruh anggota ni. Kulit kita semua kena ada oksigen. Tak ada oksigen dia jadi hitam. Hitam tu maksud dia mati macam mayat lah. Kalau siapa yang jadi hitam tu doktor potong, bukan saja-saja potong. Tidak, tak potong. Tangan tuan-tuan tu jadi bangkai tuan-tuan. Dia jadi bangkai, dia busuk macam bangkai tu. Sebab tu banyak orang kecil manis tak jaga ulat. Betul tak? Dia jadi bangkai lah. Tu kena potong, tidak mati. Memang boleh potong pun dalam Islam, boleh potong. Dia tibai tangan anak dia, sarah mati. Sarah mati, darah tu tak sampai dah nak hantar. Pergi jumpa doktor, doktor tak boleh buat apa. Sarah rosak, mana boleh buat apa. Ni perubatan canggih lagu mana pun, kalau dah saraf susah, saraf ni dah hancur. Ayah dia tibai semua mahunya. Pergi kat doktor, doktor kata tak boleh ni. Tangan dah mati, hitam. Maka nak selamat kena potong. Maka potong tangan anak dia. Anak dia lepas kena potong menangis. Tak mau buat dahsyah, tapi nak balik tangan dia. Nampak? Kita kadang-kadang bila dunia dalam kepala kita jadi bodoh. Betul tak tuan? Bila dunia dalam kepala kita jadi bodoh. Bila dah jadi macam tu, apa makna kereta tu? Betul tak kan? Hampir jual lah kereta tu. Betul tak kan? Silap kita tak naik pun tak larat, tak lalu nak naik kereta tu. Betul tak? Kita pun tak lalu nak naik. Tuan-tuan tengok. Sebab tu dia kena kawal diri. Bila marah, kawal diri. Ada satu video yang viral tu. Dekat mana? Saya tengok Ustaz Abdullah Khairi dia share tu. Kat Malaysia juga. Dia naik kereta 4x4. 4x4 macam Navara, Highlang. Nak masuk rumah dia, bagi horn. Isteri tak ada orang gaji kan. Orang gaji buka lambat. Dia horn, horn. Tak berhenti. Kita tengok CCTV. Ni kejadian 2-3 tahun lepas kan, kat Malaysia agak. Horn dia tak apa. Bibi tu lambat, mungkin dalam tandas ke apa ke, mandi ke, biasalah lambat. Jadi dia pun ya biasalah bila marah kan, aku kena ajak sekali dia pun betul dia kan, baru dia beritahu aku punya marah lagu mana kan. Dia tak tahu anak dia yang 4 tahun pergi nak buka. Anak dia perempuan 4 tahun nak tolong buka tapi tak erti buka. Nak buka kat ayah dia tapi tak erti buka. Dia tengah marah, biasalah marah kan. Aku nak ajak sikit dia pun, bagi dia beritahu jangan lambat. Betul tak kan? Dia beritahu. Tahu kita tengok tahu dia langgak dengan 4x4. Memang bila langgak tu memang terbalik lah. 4x4 tu kuat. Kalau pagak biasa ni, kalau 4x4 tu langgak memang boleh terbalik. Dia biasa langgak nak ajak sikit kat bibi dia, betul tak kan? Supaya beritahu jangan lambat. Dia pun langgak dengan anak-anak hang sekali. Mati anak dia. Hang jual lah kereta tu. Betul tak kan? Itulah nasihat jual lah. Jual dah hang berubah lah sikap tu. Jangan duk seronok sangat. Betul tak kan? Ada orang kadang-kadang dia syok, dia bangga dengan sikap lu tu. Sikap lu tu tak bagus pun. Betul tak kan? Tak bagus pun. Jadi tuan-tuan, kita minta lindung dengan Allah, na'udzubillah, daripada sikap lu tu. Kita nak puas, betul tak kan? Nak ajak orang. Rupanya kita yang rugi. Betul tak kan? Dia dah langgar anak dia, baru kalut nak pergi tolong angkat anak dia. Dan anak dia setelah tu hidup, lepas tu dia pun mati ya, anak dia. Jadi tuan-tuan, bukan orang yang kuat, sama juga sama ataupun isteri. Isteri kalau suami dengan isteri, dia ikut orang lah. Ada suami bukan isteri.
Ada kadang-kadang isteri pukul suami, ada juga. Saya pun nak sebut tak tahulah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ialah suami isteri ni kita hidup sekali. Betul tak kan? Makan sekali, tidur sekali, semua sekali tuan-tuan. Tahu semua. Suami tahu keaiban isteri, isteri tahu keaiban suami, dia tahu semua. Bila dah tahu semua, kita jadi biasa. Betul tak tuan-tuan? Kita jadi biasa. Betul tak kan? Relax. Tak segan. Betul tak? Dengan orang segan, dengan isteri suami tak segan. Kita dah hidup selalu lama. Ada setengah perempuan dia tak segan, kentut pun depan suami dia. Punya tak segan ya. Kentut, minta maaf bang. Pergi kentut jauh sikit. Dah jadi biasa sangat. Baik, jadi ceritanya bila dah biasa ni, kadang-kadang lah, kalau suami dia dominan lah, suami dia garang, ataupun setengah orang isteri dia garang, kadang-kadang dia nak pukul suami dia tak takut. Betul tak? Isteri, suami dia pukul isteri dia tak malu, orang kan tahu. Betul tak kan? Biasa ni aku punya bini, dia nak tendang ke, dia nak pukul ke. Sebab tu Nabi sebut orang yang paling berakhlak, orang yang paling baik akhlak dengan isteri dia. Ataupun ada setengah keluarga isteri lebih dominan, ada juga tuan-tuan, saya tahu, walaupun mungkin tak banyak, tapi ada isteri yang lebih dominan. Suami takut bini, ada tuan-tuan. Ada, saya ada je suami yang saya kenal, suami pencen tentera. Maksud tentera ni, tapi tentera pun tak berani dengan bini dia. Betul tak? Tentera pun tak berani dengan bini. Pasal apa? Bini dia kalau mengamuk memang macam orang kena histeria. Jadi tentera ni pun malu lah tuan-tuan, nanti bergaduh orang tengok. Dia bawa lori tuan-tuan, memang segan nak balik rumah. Segan nak balik rumah. Pasal kalau nak balik bergaduh, payah dengan bini dia. Tak boleh silap sikit, memang kena marah. Kena marah mengamuk tu. Dia pun tak marah. Dia ikut, kadang ikut keluarga lah, mana lebih dominan. Jadi ada setengah orang, sama juga kadang-kadang setengah orang perempuan, dia dah biasa dengan lelaki dia. Betul tak kan? Lantak pergi, dia nak maki hamun pun, nak baling periuk ke. Betul tak kan? Dia dah biasa dengan lelaki dia. Sebab tu Nabi sebut orang yang paling baik, orang yang paling baik dengan keluarga dia, sama ada isteri dengan suami ataupun suami dengan isteri. Ingat, Nabi sebut akmalul mu'minina imana ahsanuhum li ahli. Sebaik-baik orang yang beriman, yang paling sempurna iman dia, yang paling baik akhlak dia dengan keluarga dia. Siapa kalau dengan bini dia ni, dia baik, walaupun dia ni bini dia berani dengan bini dia lah, ataupun isteri ni dia berani dengan suami dia, tapi dia akhlak dengan suami cukup baik, maka Nabi sebut itulah orang beriman yang paling baik akhlak dia. Orang beriman yang paling baik akhlak dia, yang paling baik akhlak dia dengan isteri dia, ataupun isteri dia paling baik akhlak dia dengan suami dia. Pasal apa tuan-tuan? Kalaulah kita boleh berakhlak dengan pasangan kita, dengan orang lagi boleh. Betul tak? Dengan orang lagi boleh. Dan Nabi sebut wa ana khairukum li ahli, akulah sebaik-baik orang dengan isteri ku. Lepas tu isteri Nabi tak pernah komen akhlak Nabi. Akhlak Nabi akhlak Nabi baik. Cuma isteri Nabi pernah minta kat Nabi nak hidup mewah sikit. Betul tak? Yang Nabi duduk saat di masjid sebulan, bila isteri Nabi nak hidup mewah. Sebab Nabi ni walaupun duit banyak, Nabi tak hidup mewah. Nabi kalau dia ada jubah harga 33 unta, Nabi ada jubah yang harga 33 ekor unta. Ada. Bukan Nabi beli, kadang hadiah. Orang datang bagi hadiah pada Nabi. Kan banyak orang sayang Nabi, jadi orang datang bagi. Tuan-tuan bayangkanlah kalau unta lah ni berapa harga? 5,000. Lembu pun dah 5,000 tuan-tuan, unta lagi mahal. Kita kata lembu dalam, unta dalam apa? 7,000 lah. Kali dengan 33 apa? Kalau 10 dah 70,000. Ya. 10 dah 70,000. Kalau 30, 210,000. Lebih kurang 200,000 lah. Nabi ada baju, jubah mahal lah tuan-tuan, harga 200,000. Tapi kenapa Nabi hidup sederhana? Nabi pakai, saat pakai, betul Nabi bagi kat orang. Itu kalau Nabi bukan hidup bermewah. Ada orang bagi kat Nabi emas yang banyak, Nabi tak akan jadikan hidup Nabi mewah. Dan isteri dia, Nabi hidup zuhud. Dapat saat Nabi bagi infak. Itu yang Nabi dapat. Nabi orang kaya yang hidup miskin. Itu Nabi. Nabi ni kaya tapi hidup dia macam orang miskin. Zuhud. Tapi Nabi pernah je pakai elok, bukan tak pernah pakai smart. Dia tuan-tuan kena beza. Miskin lain, malas lain tuan-tuan. Ada orang dia dah susah, tapi kita pergi rumah dia tengok barang pun semak. Barang semak tu bukan susah, tu malas.
Tidak kan? Ada orang kita main lah, sampah tak sapu, betul tak kan? Ada setengah yang ebit dia pergi kan. Saya tengok, dia ni bukan susah, malas. Betul tak kan? Dengan sampah bertabuk, pasal apa tak pergi kemas? Rumput. Betul, saya tanya, saya dengar pernah bahagian pusat zakat cerita. Rumah-rumah yang dapat bantuan zakat ni, dia pun bagi bantuan zakat, dan dia pun pergi ziarah. Dia pun dapat beza antara malas dengan miskin ni. Berapa orang yang malas ni memang rumput pun biar, rumput penuh sampah, ni bukan miskin, ni bukan susah, ni malas. Tapi kita selalu tersilap, oh kesian susah rumah, rumput pun banyak, itu malas. Jangan tersilap, itu malas. Sampah kesian, aku tengok rumah dia susah tu, sampah penuh, itu bukan susah. Tolonglah beza tuan-tuan, malas dengan miskin tu. Baik. Jadi tuan-tuan, orang yang kuat ni orang yang boleh kawal diri dia lah. Lagi baik akhlak dia dengan apa? Dia boleh kawal diri dia marah dengan orang, sebab tu sebut orang yang lebih dhaif. Kalau suami dengan isteri ataupun isteri dengan suami dan dengan anak. Kalau kita boleh kawal marah kita dengan anak, insya-Allah dengan orang lain kita boleh kawal. Betul tak? Anak kita boleh kawal marah kita. Atau boleh kawal marah dengan isteri, isteri boleh kawal marah dengan suami, insya-Allah dengan orang kita lebih baiklah. Sebab tu kita kena muhasabah diri balik, check balik, selalu muhasabah. Baik. Kemudian, dan bersembah seseorang laki-laki bagi Rasulullah SAW. Sembah ni maksud dia berhadap pada Nabi lah. Dia berhadap pada Nabi. Dan dia berkata, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Maksud dia bagi, ataupun dalam hadis yang lain sebut ausini. Ausini ni maksud dia nasihatlah aku. Nasihat ni maksud dia berikanlah aku nasihat. Dia sebut wasiat dengan nasihat ni macam mana? Wasiat ni satu nasihat yang sangat penting, yang kita pegang selagi mana nyawa di kandung badan. Itu nama wasiat. Sebab tu Nabi, sahabat tu kata ausini. Maksud dia beri aku wasiat. Wasiat ni satu nasihat ni kalau aku pegang ni selamat dunia akhirat. Jadi Nabi pun bersabda, maka bersabda Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Pendek ya tuan-tuan. La taghdab. Jangan marah. Artinya jangan engkau marah. Tapi laki ni, maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaan. Dia ulang. Pasal dia rasa pendek sangat nasihat dia. Ni minta nasihat, pendek sangat nasihat dia, la taghdab. Jangan marah. Maka dia ulang lagi. Dalam hadis yang lain, dia datang, mula-mula datang ke depan. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, bagilah aku wasiat. Rasulullah kata, la taghdab. Jangan marah. Pendek, jangan marah. Lepas tu dia tak puas hati. Dia main kuk belah kanan pula. Dia main kuk belah kanan. Dia ingat Rasulullah tak perasan kot. Dia main pusing kuk belah kanan. Dia main pula. Kan ramai-ramai orang kan. Ramai nanti dia pusing, dia main kuk belah kanan pula. Dia kata lagi, ya Rasulullah ausini. Dia ingat kawan. Dia ingat Rasulullah tak perasan kot. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, beri aku wasiat. Rasulullah ni kenal umat ni. Dan tuan-tuan, antara mukjizat Nabi SAW, Nabi kenal semua. Malah Nabi kenal saya, kenal tuan-tuan. Nabi kenal semua umat dia. Itu beza Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi ingat semua. Sahabat Nabi ada 114,000. Nabi kenal semua. Itu Nabi. Sebab tu waktu perang Tabuk, 30,000 sahabat Nabi pergi, ada seorang tak pergi kan. Nabi ingat Ka'ab bin Malik. Padahal kita kalau dah 30,000, mana kita nak ingat? Tapi Nabi tahu Ka'ab mana. Padahal dalam 30,000, macam mana Nabi boleh tahu Ka'ab tak ada? Ni 30,000, macam mana Nabi boleh tahu yang dalam 30,000 ni Ka'ab tak ada? Tapi Nabi tahu. Pelik tu. Kata tuan-tuan, hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang digalakkan banyak selawat. Tuan-tuan, kalau banyak selawat, Nabi lagilah kenal tuan-tuan. Nabi kenal sekenal-kenalnya. Orang yang paling dekat dengan Nabi, paling mudah dapat syafaat, orang yang banyak selawat. Tuan-tuan, banyak selawat. Ni hari Jumaat, banyak selawat. Sama ada kita dalam uzur ke tak uzur, selawat tak apa. Tidak kan? Banyakkan selawat. Sebelum terbenamnya matahari, banyak selawat. Selawat yang mudah-mudah, yang kita biasalah. Jangan tuan-tuan mula-mula selawat, saya nak selawat tafrijiyah lah ustaz. Itu panjang. Ambil yang pendek lah. Selawat ni ada macam-macam selawat. Saya sure kalau kita tak biasa, ambil yang pendek lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau rajin tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Itu cukup. Betul tak kan? Memadai dah. Banyak dah pahala dia, besar pahala dia. Banyakkan selawat. Sebelum maghrib nanti, selagi mana belum terbenam matahari hari Jumaat ni, banyakkan selawat. Baik. Jadi orang ni mai belah kanan pula. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah wasiat. Tapi Nabi kenal dia. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Dia tak puas hati lagi. Minta nasihat pendek sangat. Maka selang apa lama, dia mai ikut belakang pula. Dia ingat Nabi tak kenal kot. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam jadi imam, tapi Nabi nampak di belakang tu. Kita ni, saya nampak tuan-tuan belah depan, belakang saya tak nampak. Nabi depan nampak, belakang nampak. Sebagian ulama kata memang Nabi macam tu. Nabi depan nampak, belakang pun nampak. Kita nampak dengan mata, Nabi lain tuan-tuan. Mata ni perantara aja. Boleh je nampak tanpa mata. Betul tak tuan-tuan? Boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan telinga nampak. Boleh. Boleh jadikan tangan yang nampak. Boleh. Nabi depan nampak, belakang nampak. Ada setengah ulama kata Nabi ni tahu benda belakang dengan wahyu daripada Allah. Ada juga yang sebut. Ada setengah ulama kata ya, Nabi nampak di belakang. Maknanya dia, walaupun sahabat tu mai ikut belakang, dia sangka Nabi tak tahu. Nabi tak tahu kan, dapat nasihat lain pula ke. Dia tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, sini, wahai Rasulullah, bagi wasiat. Nabi cakap benda yang sama, la taqta', jangan marah. Pasal apa tuan-tuan Nabi ulang kat dia nasihat dia yang ni? Ada sahabat lain minta nasihat lain. Ada sahabat lain minta nasihat, Nabi bagi nasihat lain. Nabi suruh dia berbakti pada ibu bapa, betul tak kan? Jaga apa? Solat di awal waktu. Wasiat lain-lain tuan-tuan. Pasal apa yang ni wasiat dia lain? Ada setengah sahabat minta, Nabi kata, amantu billah fastaqim. Nabi suruh beriman dan istiqamah. Ada juga suruh istiqamah. Tapi dia ni yang minta 3 kali, tapi nasihat sama, jangan marah. Pasal apa? Kerana Nabi SAW kenal umat dia. Kawan yang tanya ni panas baran, cepat melentinglah, marah. Sahabat ni dia cepat marah. Maka Nabi bagi nasihat dia, nasihat yang sama, jangan marah. Dan tuan-tuan tahu marah ni apa? Marah ni maksud dia kita bertindak di luar batasan. Boleh lah. Marah ni memang ada dalam hati kita, tapi jangan bertindak di luar batasan kerana marah. Betul tak tuan-tuan? Marah semua ada. Marah mana boleh matikan sifat marah tu. Marah tu memang ada. Apa-apalah, kalau contohnya lah, anak kita bagi apa, kita baru beli, tuan-tuan ada baju ni ke apa, Sabela ada ke? Ke semua pakai Sabela ni? Dah berpakat lah Sabela semua kan. Apa, tak payah iron ke apa ke? Macam tu lah. Jadi tuan-tuan baru beli Sabela hak mahal punya, anak main sereka terbakar. Marah tak tahu nak kata. Marah sungguh lah. Tak ada nak apa bagi apa, tak ada nak melarang lagi ni. Tak ada lagi nak pakai mai kuliah kat masjid apa, Kubur Gajah ni. Berlubang lah anak sereka. Marah tak tahu lah kata. Cubit tu boleh gagah lagi. Betul tak kan? Cubit boleh gagah lagi. Tapi ada lah kita maki dia. Itu dah melampau. Hang ni memang anak haram. Dia mula dah. Keturunan khinzir, keturunan khinzir, hang lah, betul kan? Ada orang dimarah dia macam tu. Anak setan. Lah. Anak setan siapa? Yang setan. Ada orang kalau marah dia sebut macam tu. Betul tak kan? Tuan-tuan tahu, saya Ustaz Tahiri ada mengajak masjid. Dia beritahu, dia Arab kadang-kadang benda itu biasa. Sebab tu dia puji di Malaysia ni kurang sikit lah. Arab tu biasa tuan-tuan. Maki anak dia. Mesir pun sama. Dia kadang-kadang marah sangat. Dia panggil apa? Kalb, anak anjing. Anak anjing, hang lah anjing, betul tak? Tapi dia macam tu kan marah. Ibnul Kalb, wahai anak anjing. Ni memang dia panggil bukan-bukan dia panggil. Kalau dia marah anak dia Arab tu, dia maki anak dia bukan-bukan dia maki. Itu melampau, betul tak? Tak boleh lah anak kita bagi terbakar baju, mak doakan hang ni mati kena langgak ngeluri. Baju je pun, betul tak kan? Ataupun anak makan telur temakui contohnya lah, tidak. Wahai apa batu belah batu bertangguh, telanlah aku lah, telur temakui je pun. Malah tapi cerita tu bagi saya tak munasabah kot, betul tak kan? Yalah, kesian anak hang kan tidur tepi apa, batu belah batu bertangkup.
Mana takkanlah telur itu lebih kita utamakan berbanding anak. Tidak kan? Takkanlah tak macam munasabah kot. Walaupun cerita tu agak apa kita panggil dramatik lah. Tidak kan? Dramatik lah. Mak dia merajuk lah apa benda lah. Tapi anak kot. Tidak kan? Jadi kalau lah diberi pilih, telur temakui ke nak sembelih anak hang, pilih mana? Saya pilih telur temakui kat tu memang teruk lah. Tak upaya lah tuan-tuan kalau takat tu. Jadi tuan-tuan, apa dia tak mana dia tuan-tuan? Kalau baju kita terbakar tadi, anak kita marah-marah tapi jangan melampaui batas. Boleh marah tu ada. Takkanlah tuan-tuan tak marah nak bagi terbakar baju. Alhamdulillah, mau seronok. Tak munasabah. Betul tak? Tangan tuan-tuan seronok. Mau seronok sangat. Anak mana faham? Kita mesti marah, betul tak? Marahlah hati ni. Mana boleh tak? Marah tu ada, tapi jangan melampaui batas. Boleh tak? Marah tu ada, tapi marah yang Nabi sebut jangan marah ni, kita bertindak lebih. Kita bertindak lebih. Ataupun kita geram, ambil serikau tu, buka badan anak. Bagi bakar maju mak. Sabilah baru ambil ni. Melekat dekat badan anak kita tu. Ini melampau. Ini melampau lah tuan-tuan. Maksud dia jangan marah ni, jangan bertindak di luar batasan. Boleh lah, jangan bertindak di luar batasan. Adalah jiran saya di kampung tu. Dia naik kereta Accident dengan Cina seorang. Jiran saya ni beranilah, pencen tentera. Jadi bergaduh dengan Cina tu punya teruk bergaduh. Cina tu pun tak mau mengalah, dia tak mau mengalah. Dia pergi kat kereta dia pergi ambil besi, dia katuk kepala Cina tu. Terus lembek Cina tu. Yang ni tak kenalah. Betul tak tuan-tuan? Walaupun dia marah, tapi kita tak kata berani benda tu. Betul tak? Sebab berani ni dia konotasi dia baik. Konotasi tuan-tuan tahu? Konotasi ni maksud dia kita sebut perasaan kita benda tu bagus. Betul tak? Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Firaun? Bila sebut Firaun tuan-tuan rasa buruk ke jahat? Saya sebut Firaun tuan-tuan rasa buruk ke jahat? Padahal Firaun itu dia jawatan. Sama dengan sultan. Firaun yang lawan Nabi Musa tu, Firaun tu jawatan dia. Nama dia Ramses II. Firaun itu nama jawatan tertinggi di Mesir purba. Ada sebahagian Firaun yang beriman, bertakwa lagi ada. Jadi Firaun Nabi Musa ni, Firaun tu jawatan dia. Nama dia Ramses II. Tapi kenapa terkenal Firaun dengan dia? Pasal dia Firaun yang paling berkuasa dan paling hebat. Dalam banyak-banyak Firaun, itu Firaun yang paling hebat dalam sejarah. Bila sebut Firaun, kita ingat dia. Betul tak? Walaupun bila sebut Firaun dengan sultan sama. Sebab tu Piramli kata mana Firaun pakai sultan? Betul tak kan? Mana Firaun pakai sultan? Betul tak kan? Firaun dengan sultan lain. Sebab tu kita tak sebut Firaun. Walaupun Firaun tu jawatan tertinggi, sebab konotasi dia tak baik. Boleh sebut dia tak baik, kita tahu tak baik. Israel baik ke buruk tuan-tuan kata sebut Israel? Israel jahat, tapi makna dia baik. Israel itu adalah hamba Allah dalam bahasa dulu, ataupun kekasih Allah. Tapi kenapa dah jadi jahat sebut Israel? Pasti Israel yang ada jahat tu lah di Palestin tu. Sebab tu kita walaupun makna Israel itu baik, jangan pun nama anak. Anak nama hang apa? Anak aku nama Israel. Orang terkejut dengar. Pasal konotasi dia tak baik. Berani, bila sebut berani, konotasi dia baik. Berani mempertahankan negara, betul tak? Berani apa? Berani. Hello. Habis bateri kot. Hello. Habis bateri. Hello. Habis. Macam mana? Habis kuliah macam mana ni? Ada lagi 10 minit. Boleh dengar tu. Okey. Okey, masih. Baik. Jelas balik. Jadi berani ni konotasi dia baik. Betul tak? Bila sebut berani bagus.
Kalau ada orang kata dia pukul bini dia sampai masuk wad, kita tak kata dia berani. Kita kata dia tak betul. Serius tuan-tuan. Walaupun nak pukul bini kena berani, betul. Kena berani jugalah, berani tanggung akibat. Betul tak kan? Masuk penjara ke apa akan tanggung kan. Tapi orang tak kata berani. Oh, ada orang pergi merompak, betul tak kan? Pergi merompak, orang pergi merompak, kalau tak berani tak payah, betul tak? Boleh jadi kena tembak dengan polis. Boleh jadi kena tembak dengan guard. Tapi dia bila rompak bawa senjata, dia berani. Tapi kita tak kata berani. Kita kata itu dia nekat. Betul tak? Kita kata perompak yang nekat. Pasal apa? Berani ni konotasi dia baik. Orang yang berani ni orang yang berani dengan benda yang baik. Kalau berani dengan benda yang buruk, dia bukan berani lah. Sebab tu walaupun jiran saya buat lagu tu, dia mesti kena berani. Betul tak? Yelah bertengkar dengan orang kan, berani katuk kepala bagi berdarah. Yang kena berani ada akibat dia. Tapi kita tak kata berani. Kita kata marah. Betul tak kan? Marah dan perungui lah, tak boleh kawal perasaan. Dan dia pun kena masuk jugalah, masuk penjara. Oh, tak ingat saya macam tu lah. Ke tak kena, saya tak pastilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marah ni jangan kita bertindak di luar batasan. Perasaan tu ada, tapi jangan bertindak di luar batasan. Dan lazimkanlah olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Baik. Yang pertama, daripada keduanya, memecahkannya. Maksud dia bagaimana kita nak kawal diri kita ni jangan bertindak di luar batas lah waktu kita marah. Baik. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali. Jangan hilangkan perasaan marah tu sampai tak ada marah. Ingat saya sebut kat tuan-tuan dah kan, kita kena juga ada perasaan marah. Masa bila contoh, kalau anak kita buat salah lah, betul tak? Anak kita tak semayang, kena marah tak? Marah. Jangan ada orang anak tak semayang, biasalah orang muda. Salah tuan-tuan. Anak tak tutup aurat, biasalah muda, saat gitu elok lah. Berdosa tuan-tuan. Berdosa. Siapa macam tu berdosa. Ataupun anak kita tengok dia keluar, tak kahwin lagi, dah keluar dengan orang lain, betul tak? Balik pukul 2 malam, 3 malam. Kita pun bila orang tanya pasal apa biar anak tu, biasalah muda-muda, kita pun lagu tu lah. Betul kan ada orang lagu tu? Kalau lagu ni punya perangai berdosa, lagu ni punya perangai berdosa. Sama juga suami, itulah suami yang dayus. Suami yang dayus, suami yang apa? Tak kisah suami dia balik, orang lelaki lain yang hantar 2 pagi, 3 pagi. Suami dia kata tak apalah. Betul tak? Suami dia tak kisah pun. Biasalah, dia kerja. Tidak biasa tuan-tuan. Itu dayus. Dan dia orang lelaki dayus tak layak masuk syurga. Itu tak layak. Dia kena nasihat bini dia. Betul tak? Nasihat. Kalau dah tak boleh nasihat, dah habis usaha dah, last sekali cerai. Itu last sekali. Memang cerai itu bukanlah semua cerai itu aib. Bukan semua orang bercerai itu aib lah. Betul tak? Ada bukan aib. Sebab tu kita bila dengar orang bercerai, jangan kita rasa teruk betul dia bercerai. Jangan tuan-tuan. Saya ada kawan saya, ustaz baik tuan-tuan, baik akhlak dia. Isteri dia ustazah, baik. Kawan saya ni handsome orang dia. Isteri dia pun antara orang perempuan yang lawa yang pernah saya tengok. Kahwin beberapa bulan cerai. Saya tak tahu. Isteri ni baik orang dia. Dia lelaki ni orang baik. Saya tak tahu apa masalah sebenar dia. Wallahu a'lam. Yang zahir nampak okey semua. Nak kata ustaz ni pandai beran, bukan pandai beran. Bukan jenis mak, bukan jenis tengking orang punya. Bagus. Nak kata bini tak lawa, bini lawa lah. Hidung mancung macam Arab. Dia pun handsome. Saya tak tahu pasal dia tak mau. Saya tak tahu apa cerita. Boleh jadi dia malu ke? Betul tak kan dia malu sangat ke? Sampai dia dah kahwin sempat dalam 3 bulan ke, macam tu lah. Sampai tahap tak tahu pasal apa. Bila dah kahwin, dia tak mau tidur dengan bini dia. Dia tidur kat luar. Tak tahu pasal apa masalah sebenar dia. Dia takut ke, dia malu ke, dia segan ke, dia tak biasa ke, apa masalah tak tahu. Dan sampai sekarang dia tak kahwin. Dia tak kahwin sampai sekarang. Punya banyak orang perempuan nak dengan dia tak mau. Heran saya tak tahu apa masalah sebenar dia. Dan yang peliknya, yang ustazah tu pun tak kahwin. Hang kahwin lah, betul tak kan? Dah ustaz tapi kahwin dengan orang lain. Ustazah pun tak kahwin. Saya tak tahu. Nak kata
Ayah pada kawan saya ni tok guru besar. Ayah pada perempuan ni pun tok guru besar. Perempuan ni ayah dia pun tok guru besar, ngaji hebat, ilmu tinggi. Ayah perempuan ni. Ayah pada kawan saya pun tok guru besar. Saya pun tak tahu tang mana tak kena. Yang ustazah tu pun dah tak mau kahwin, dia pun tak mau kahwin. Tapi nak kata pasal mereka bergaduh ke, tak ada bergaduh. Nak kata bertengkar pun tak ada. Sebab tu jangan kita boleh dengar dia bercerai, huduh betul perangai dia. Han tak tahu cerita, jangan sebut lagu tu. Dua-dua bagus tapi kita tak tahu mana yang tak kena dengan mereka. Boleh jadi benda ni kita nak tanya pun kita segan. Mereka lagilah segan. Kita nak cerita apa masalah mereka. Sebab tu bukan makna, saya pernah jumpa orang, dia kata apa? Tu hantar ustaz tu. Ustaz tu bercerai tu. Teruk tu. Ustaz yang bagi saya kahwin. Saya punya kadi lah, kadi. Saya yang bagi kahwin bukan ustaz tu. Bapak saya. Bapak saya yang bukan pak mentua, bukan bapak saya pula, pak mentua. Yang salam-salam kan aku menikahkan di kau, baru ni kat KL dengan mas kahwin 500 juta. Ni silap sebut. Kawan duk takut, takut. Aku terima nikah hanya apa? Dengan mas kahwin 500 juta. Baru lagi 2-3 hari lepas. Nak bayar pakai apa 500 juta. Kaya betul dia, gelabah sangat. Saya pak mentua yang bagi. Tapi dengan pak mentua, saya tak gelabah, pak mentua yang gelabah. Apa pak mentua? Baik, tapi saya punya ustaz tu lah. Yang kadi tu lah, tok kadi tu lah. Dia banyak tanya sungguh. Suruh baca doa kunut lah, mucap saya tu. Aku ni mengaji dari ijazah kot. Suruh baca doa kunut lah, apalah. Saya ambil tak suruh tahlil aku tahlil terus situ. Nak sangat. Macam-macam tanya. Sampai abang saya dengan abang saya balik Mesir, diorang dia pun pelik tengok tok kadi ni. Banyak sangat tanya. Abang saya masa nak kahwin senang. Tok kadi tanya mengaji mana? Balik Al-Azhar. Oh, tok kadi saya tak mau tanya lah, kamu lagi alim pada saya. Bagi nikah terus. Yang ni tok kadi dia tak nak tanya, dia tanya semua. Saya tak ingat tapi memang banyak sungguh dia tanya. Saya fikir bila aku nak menikah ni. Dia banyak tanya soalan. Tak apalah tuan-tuan. Tapi tok kadi itulah. Tok kadi tu ada orang beritahu saya. Tok kadi ni itulah dulu dia bercerai dengan bini dia. Kahwin dengan bini muda. Orang kutuk ni. BP lah. Betul tak? Kita tak tahu cerita. Betul tak? Boleh jadi dia salah, boleh jadi bini dia salah, ataupun boleh-boleh sama-sama tak bersalah pun tapi dah tak saluan. Betul tak anda? Dia pun tak berkenan dengan laki dia pun rasa dia dah tak berkenan, aku pun tak berkenan lah. Betul tak kan? Jadi kita pun berpisah lah. Tak apalah kalau itu. Bukanlah semua cerai itu aib. Baik. Jadi jangan bagi hilang marah, jangan hilangkan terus sama sekali. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali dan dia pun takkan hilang. Nah. Dan tiada sayugia bahawa ia hilang dan tak boleh hilang pun. Dia perasaan marah tu takkan hilang dan perasaan marah itu pun memang tak boleh hilang semua. Nah, ada orang hina Allah, hina Rasul, kita dalam hati kena ada marah. Betul tak? Bila ada orang buat maksiat dalam hati kita kena ada marah. Marah ni kita tak setujulah, terdetik dalam hati kita. Jangan sama sekali kita nampak ada orang buat maksiat di jalanan, sama ada dedahkan aurat ke apa-apalah, jangan terdetiklah hati kita, biasalah benda-benda ni semua. Tak ada langsung perasaan marah. Jangan langsung. Kita ada perasaan marah di atas tindakan dia tu. Betul tak? Kita dalam perasaan hati kita tak setuju dengan tindakan tu. Hati kita tak setuju dengan tindakan tu. Yang dia dedahkan aurat tu, berpegang-pegang tangan lelaki perempuan. Hati kita tak setuju. Kita tak redha benda tu. Jangan bila kita nampak biasalah orang muda, boleh jadi dia ni lebih baik daripada aku. Bukan itu. Kita tengok zahir. Batin ni kerja Allah. Betul tak? Bukan kerja kita. Kita tengok zahir tu kita tak setuju. Itu buatan yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Ada dalam hati kita ni terdetik marah. Jangan kita tengok ada orang, banyak orang kadang-kadang tengok dia rasa tak ada apa kan? Tak ada apa. Siapa yang nampak maksiat, dia pertama kena tegak dengan cegah dengan tangan kan. Kalau ada kuasa lah. Polis ke kena tangkap, dia ada kuasa kan. Kita tak ada kuasa nak tangkap. Yang ada kuasa kena tangkap. Polis tengok ada orang mencuri, biar berdosa. Yang kedua, kalau tak ada kuasa, dengan lidah pi nasihat. Tapi kalau kita rasa nasihat pun jadi lagi teruk. Yang ketiga, hati kan. Hati kita tak setuju, tak redha dengan maksiat tu, dan kita tak senang dengan maksiat tu. Boleh lah. Siapa, dan Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Siapa yang tak ada tiga-tiga berdosa. Berdosa. Kita duduk dengan orang yang tak semayang, rasa macam biasalah tak semayang. Berdosa. Berdosa tuan-tuan. Dalam hati kita tak ada apa langsung perasaan. Dia langgar hak Allah, kita tak rasa apa. Kadang-kadang jadi kebiasaan.
Itu kadang-kadang bala turun. Betul tak? Kenapa bala turun? Orang Islam dah tak jadi, orang yang semayang ni pun dah jadi biasa dengan orang yang buat maksiat. Orang yang baik ni pun dengan orang buat maksiat dah jadi biasa. Kita jadi macam redha, tuan-tuan. Kita redha dengan maksiat tu. Hati kita redha, biasalah. Redha, tuan-tuan. Kita redha. Tak ada perasaan marah. Itu yang halla bihal bala. Turun macam-macam bala, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tuan-tuan. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali dan tiada seyogia ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Baik. Kalau hilang, wajib bagi ada balik. Kalau kita hilang perasaan marah tu, tak marah langsung. Kalau hilang lah, kena ada balik. Ada balik bila? Bila ada orang buat pelanggaran. Betul tak? Kalau suami isteri ada buat salah, melanggar, contohnya isteri tak semayang ke, isteri tak puasa ke, isteri tak jaga batasan dengan orang lain, kita tak marah kan? Wajib ada perasaan marah. Tak marah berdosa. Anak ke buat salah, kita tak ada rasa marah, berdosa. Kena ada marah. Ataupun orang hina Islam, kita tak marah, biasa, dosa. Kita kena ada perasaan marah. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi merangi sekalian kafir. Jadi dia adalah asas untuk kita memerangi, perkakas orang-orang kafir ni. Bukan semua kafir, tuan-tuan. Yang kita pergi katuk semua kafir, bukan semua kafir. Di kafir disebut ni kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang memerangi Islam. Sama ada dia memerangi Islam ni melalui pedang. Tidak, pedang dia bunuh umat Islam, ataupun melalui lisan dia, lidah dia kutuk Islam. Tidak, kutuk Islam. Ataupun perbuatan dia, sama ada di Malaysia ke luar Malaysia, sama ada dalam parlimen. Kita tengok dalam parlimen dia ni, kalau sebut hentam Islam, kalau ada lah. Ataupun dalam dul, kalau sebut dia bantai Islam. Itu orang lagu tu kita kena ada marah. Jangan bila ada orang yang non-Muslim, orang yang kafir, dihina Islam, dikutuk Islam dalam parlimen ke, dalam dun ke, tapi ialah dah geng aku tak boleh lah kata apa, dosa. Tak kira siapa pun dia, umat Islam sepatutnya satu hati, satu jiwa. Bila ada je orang non-Muslim sebut pasal Islam, hina Islam, kena ada suara membantah. Tak setuju. Tak setuju. Kita ada perasaan marah. Jangan kita biar, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita sedih, kita tengok seluruh dunia lah, tuan. Kadang-kadang kita tengok ada orang, kadang-kadang kita nampak yang sebut jelas ada penghinaan pada Islam, ataupun dia menghina tokoh-tokoh Islam macam Dr. Zakir Naik, betul tak? Hina dan sebagainya. Ada geng, kadang-kadang kita pun tak tahu ni orang Islam ke bukan Islam. Kita pun tak tahu orang Islam ke bukan Islam. Macam tak ada perasaan, betul tak? Macam tak ada apa. Tak tahu, kita pun pelik. Dia ni main pada mana, planet mana? Pelik, tuan-tuan. Orang Islam jenis mana? Saya pelik, tuan-tuan. Pelik. Kadang-kadang saya jumpa setengah orang ustaz, saya jumpa ustaz, title ustaz, tapi saya tak tahu. Saya tak panggil ustaz lah. Orang yang bagi saya orang yang tak tahu lah, jahil ke, buta hati ke, gila, tak tahulah nak sebut, tuan-tuan. Tapi bagi saya lah, tanpa kita melihat pada mana-mana parti, sepatutnya soal Islam, soalnya kita sehati, sejiwa, senada. Boleh nak? Begitu. Baik, tuan-tuan. Kemudian berhentilah, tuan. Kita dah pukul 4 dah. Akan datang dan menegah. Boleh tak di situ, panjang itu. Dan menegah daripada segala kejahatan. Dan menegah. Dan menegah. Ada di situ. Dan menegah. Baik, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مثرولا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.